Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera kepada penonton-penonton pada saat dan ketika ini. Kami bawakan secara langsung pada anda dari College Vocational Kelang, Selangor, Forum Malaysia di Persada Dunia. Pada petang ini 14 Mac 2022, dan insya-Allah pada petang ini kita telah memilih topik untuk kita bincang dan kita bahaskan, iaitu tentang asas pembinaan dasar luar Malaysia. Apakah yang akan dikupas bersama dua panelis kita pada petang ini? Elok saya perkenalkan panelis yang pertama di sebelah kiri saya ini, tidak lain dan tidak bukan sahabat handai saya, iaitu Datuk Haras, pakar pengkaji sejarah. Dan di sebelah kanan saya yang segak bergaya, bukan Datuk, doktor betul tak? Jadi doktor, baru kenalan dah lupa, betul dah, teruk lah. Jadi Dr. Haji Faid merupakan pensyarah kanan di Universiti Malaya. Jadi kita ingin bercakap tentang asas pembinaan dasar luar Malaysia. Mengikut sejarah, hubungan luar di negara ini bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain, sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan kuasa barat. Perubahan berlaku semasa negara ini mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Hubungan luar Melaka, kerajaan awal mengadakan hubungan dengan China dengan menghantar utusan hubungan luar. Kerajaan Melayu Melaka hubungan dengan dirantau dan luar alam Melayu. Bentuk hubungan diplomatik melalui penghantaran utusan China, hubungan perdagangan dengan kerajaan atau wilayah yang menguntungkan China, kepentingan hubungan luar kerajaan Melayu Melaka abad ke-15 menjamin kestabilan dan keselamatan, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Jadi pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Salat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London, di United Kingdom, di London. Jadi selepas kemerdekaan membolehkan kita buat sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Perkembangan dasar luar pentadbiran Tunku Abdul Rahman, iaitu Tunku Abdul Rahman merupakan pro-barat dan anti-komunisme. Jadi Datuk Aras, saya ada sedikit soalan yang ingin ditujukan kepada Datuk Aras. Jadi bolehkah Datuk Aras jelaskan asas pembubalan dasar luar Malaysia? Okay, terima kasih Dr. Nick atas penjelasan tadi. Saya akan menjelaskan asas pengembalan dasar luar negara. Pengembalan dasar luar Malaysia dilaksanakan berdasarkan perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Penjelasan tentang pengembalan dasar luar ini dapat dilihat melalui matlamat dasar luar dan faktor pengembalannya. Matlamat pengembalan dasar luar sangat penting kepada Malaysia kerana dasar ini dapat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Hal ini kerana ia mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Selain itu, dasar ini juga dapat melindungi kepentingan nasional. Hal ini ditonjolkan apabila wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Akhir sekali, dasar ini juga dapat mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Hal ini disebabkan sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal-Ehwal Luar. Okey, jadi pendapat Datuk Aras, apakah faktor pengembalan dasar luar Malaysia? Boleh Datuk jelaskan?
terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pengumbalan dasar luar Malaysia. Antaranya ialah ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa, menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan mereka. Selain itu, keperluan nasional yang memberikan keutamaan kepada negara. Kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan mahupun dasar yang menguntungkan negara. Seterusnya, kebijaksanaan seorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam pengumbalan dasar luar Malaysia. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat hala tuju dasar luar negara. Akhir sekali, perkembangan politik, ekonomi dan soal antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan pengumbalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Okey, terima kasih Dr. Aras tentang penerangan tadi. Jadi saya ingin melontarkan soalan kepada Dr. Haji Faiz. Okey, Doktor. Bolehkah Doktor menguraikan pelibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB? Boleh. Terima kasih Encik Dr. Nick atas pertanyaan tentang pelibatan Malaysia dalam PBB tadi. Jadi, pertama sekali saya ingin menerangkan tentang hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Kedua, Malaysia juga mengeluarkan konsep hormati kedaulatan wilayah negara lain dan tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang pelibatan Malaysia dalam agensi di bawah PBB. Antara agensi yang terlibat dengan Malaysia ialah agensi UNESCO, di mana agensi ini merupakan agensi yang melindungi tempat-tempat tertentu di negara tertentu, di mana Gunung Mulu, Taman Kinabalu, Bandar Melaka, Georgetown serta Lembah Lenggong diiktirafkan sebagai tapak warisan dunia. Jadi agensi yang kedua ialah WHO, yang merupakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam bidang kesihatan dan perubatan. Agensi seterusnya ialah UNHCR, di mana agensi ini menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara Seperti Rohingya lah. seperti Rohingya. Selain itu, saya turut ingin menerangkan tentang sumbangan Malaysia dalam misi pengaman, di mana Malaysia dipanggil untuk menjayakan misi pengaman anjuran PBB di negara yang berkonflik. Anjuran ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penduduk, mengawasi kejahatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Akhir sekali, saya ingin menerangkan tentang Malaysia di bawah misi pegawai pemerhati, di mana Malaysia dijemput dalam misi pemerhati di bawah PBB di negara yang menghadapi konflik. Anjuran ini bertujuan untuk membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan menjadi jurubahasa. Jadi terima kasih kepada Dr. Haji Faiz atas penerangan yang cukup jelas. Jadi bolehkah Dr. Haji Faiz menerangkan tentang penyertaan Malaysia dalam Commonwealth? Boleh. Jadi antara penyertaan Malaysia dalam Commonwealth ialah rancangan Colombo, iaitu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth, di mana rancangan ini bertujuan untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Kita juga mendapat khidmat nasihat
berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Selain itu, Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan iaitu melalui perjanjian yang ditandatangani untuk memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Kerajaan ini menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Akhir sekali, Malaysia juga terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth iaitu GHOGM, di mana persidangan ini diadakan bagi membincangkan isu semasa antara bangsa yang berkaitan dengan negara anggota, di mana Malaysia turut dipilih menjadi tuan rumah persidangan ini pada 1989. Jadi penerangan yang cukup jelas yang dilontarkan balik oleh Dr. Haji Fahim. Jadi ramai masyarakat dan rakyat Malaysia menanyakan soalan kepada kerajaan-kerajaan, kenapa pentingnya menjalinkan hubungan diplomatik antara negara-negara lain ya? Jadi kenapa penting? Jadi soalan ini ditanyakan soalan itu ditujukan kepada kita semua, 3 orang termasuk moderator. Maksudnya 3 orang lah, penulis 1, penulis 2 dan moderator. Jadi itulah soalan dia. Jadi kenapa pentingnya menjalinkan hubungan diplomatik ataupun hubungan luar? Antara kepentingannya untuk menjaga kepentingan kebergantungan sumber-sumber jadi seperti air dan minyak dan mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Jadi negara luar iktiraf kita lah. Okey, faham. Jadi dan Datuk Aras ada jawapan lain selain Dr. Haji? Yes. Selain itu, ia juga meningkatkan kemajuan teknologi dan pendidikan seperti Malaysia dengan Jepun. Oh, Malaysia. Jadi saya pun ada juga sedikit sebanyak pengetahuan tentang kepentingan menjalinkan hubungan diplomatik antara negara lain. Sebetulnya ia menjaminkan keselamatan lah. Ia menjaminkan keselamatan negara kita. Jadi seperti perjanjian kita dengan 5 buah negara iaitu digelar sebagai 5 FPDA iaitu nama panjang dia 5 Power Defence Arrangement. Jadi perjanjian pertahanan lah antara 5 buah negara yang termasuk United Kingdom, Australia, New Zealand, Singapura dan Malaysia sendiri. Jadi ia salah satu perjanjian keselamatan lah. Dia memberikan dan menjaminkan keselamatan negara kita. Jadi itulah. Jadi itu saja sedikit sebanyak tentang perbahasan dan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton yang hadir pada hari ini. Kami bawakan secara langsung dari Quest Vocational Kelang sekali lagi. Dan itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.